sebelum lahirnya tidak berpokok pangkal dan sesudah matinya tidak ada kelanjutan. Sedangkan hidupnya tidak ada hubungan dengan alam yang besar ini, dan kalau ada pun tidak lebih daripada hubungan kera dengan alam yang luas. Baik, itu selain disebut di sini beberapa perkara. Yang pertama tentang orang yang beriman. Orang beriman ni mulia pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa dikatakan orang beriman ni mulia? Mulianya orang beriman sebab dia kenal Tuhan. Orang yang tak kenal Tuhan, hidupnya tidak ada kemuliaan. Macam kita lah tuan-tuan, kita ada anak tapi anak kita tak menghormati kita, tak meraihkan kita sebagai ibu bapa dia. Ya, macam mana perasaan kita? Kita rasa anak ni seperti anak yang tidak hormat, ya? Tidak menyanjung, tidak berterima kasih. Maka manusia yang tidak kenal Tuhan, dia tidak akan berterima kasih kepada Tuhan. Dia akan hidup dengan apa yang dia rasa betul. Sebab itu orang yang beriman, dia tahu berterima kasih kepada Tuhan, iaitu dengan mengakui Allah itu sebagai Tuhan yang menciptanya. Allah lah yang memberikan segala nikmat, dan cara terima kasih itu diucapkan dengan melaksanakan perintah-perintah Allah. Jadi kita ni jadi mulia sebab apa? Sebab kita laksanakan perintah-perintah Tuhan yang telah mencipta kita. Tuhan suruh kita buat baik, kita buat baik. Tuhan suruh kita bercakap benar, jangan berdusta, kita bercakap benar. Kenapa cakap benar? Sebab Tuhan suruh. Tuhan suruh kita menjaga hak-hak orang lain, kita jaga. Kenapa? Sebab dia yang perintahkan. Ya? Hak jiran kita kena jaga, hak anak yatim kita kena jaga, hak orang susah kita kena jaga. Maka apabila kita melaksanakan perintah-perintah Tuhan tu, kita disebut sebagai manusia yang dipandang mulia oleh Allah dan juga dipandang mulia oleh malaikat. Ya, malaikat tengok, oh inilah hamba-hamba yang bersyukur. Ya, malaikat mengadu kepada Tuhan, beritahu kepada Tuhan, wahai Allah, tengok hamba-hamba kau ni dia bersyukur atas nikmat yang kau berikan. Ya, malaikat tuan-tuan tengok manusia yang beriman ni, yang taat, yang patuh, yang sabar, maka malaikat menyebut-nyebut nama kita di sisi Tuhan. Kita doa orang lain, malaikat doa untuk kita. Jadi sebab itu dia kata manusia yang ada iman, dia buat kebaikan, melaksanakan perintah-perintah Tuhan, maka dia juga disebut sebagai manusia yang dipandang mulia oleh Allah dan juga para malaikat. Yang ketiga disebut manusia beriman, dia menjadi pemimpin di alam ini. Pimpin alam ini dengan perintah Allah. Tuhan sebut banyak dalam ayat-ayat Al-Quran cerita tentang alam ni hendaklah kita atur dengan baik, sebab ini tempat tinggal kita. Kalau kita tak jaga tempat tinggal kita, apa akan jadi? Rumah kita jaga tak tuan-tuan? Kita jaga rumah kita kan? Bersih rumah kita, bersih, teratur, susun. Sebab kita nak duduk dalam rumah tu. Ya, bajunya dilipat, disetrika, makanannya lepas makan dibasuh pinggan mangkuknya, tandasnya dicuci. Kenapa? Sebab tu tempat tinggal kita. Tempat tidur kita yang kemas, tersusun, disapu, di vacuum. Ya, disapu serawang-serawang dan sebagainya. Kenapa? Tu tempat tinggal kita. Tapi jangan kita lupa, tempat tinggal kita bukan dalam rumah tu saja. Tempat tinggal kita ni di bumi ni. Maka tak patutnya bagi orang beriman rumah dia jaga, tandasnya flush, tapi bila dia pergi ke public, duduk tempat awam, dialah jadi orang buang sampah. Dialah jadi orang yang tak flush toilet dekat masjid. Dialah jadi orang yang buka air selaju-laju sebab dia tak payah bayar bil. Kat rumah bukan main jimat lagi. Aircon pun 25 je. Mari masjid, ni apa ni panas ni? 16. Ya, kat rumah bukan main jimat lagi. Kat rumah kalau anak pasang kipas 2-3 kipas, dia mulalah congak. Ni apa banyak kipas buka ni? Orang tak ada. Dia main masjid, dia duduk seorang, dia buka kipas sebab dia nak duduk bawah kipas. Padahal kipas lain buka lah, dia tak nak duduk. Sudah nak kipas tu jadi. Sebab apa? Dia tak bayar. Ini memang marah orang ke saya ni, cakap benda-benda macam ni. Tapi itulah hakikat tu. Dia mari dia buka tak kipas. Kipas lain buka banyak dah, dia tak nak pergi duduk bawah kipas tu. Dia nak duduk kipas yang special tu dia. Ya. Betul tak betul tuan? Tak nak angguk pun. Sebab dia tak keluar duit. Kan duit dia. Oh, dia marah, kata ustaz tu saya masuk duit dalam tabung. Awak masuk duit dalam tabung nak pahala, bukan nak bayar bil. Kenapa masuk duit dalam tabung? Nak pahala, nak ganjaran. Tapi tengok cara sistem hidup dalam rumah. Bila kita kat luar, kita tak hidup dalam sistem tu. Sedangkan
Kita hidup di bumi Allah punya. Allah Ta'ala punya bumi ni. Takkanlah Allah Ta'ala nilai kita dalam rumah saja. Tak, Allah Ta'ala menilai kita bagaimana kita hidup di alam ini. Macam mana rumah kita bersih, kita mari tempat public, masjid, kita berjalan dalam masyarakat, maka kita juga buang sampah di tempat yang sepatutnya. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala latih kita, kamu jadi pemimpin di alam ini. Tidak buang sampah dalam sungai dan sebagainya. Ya, tengok sungai kat Teras Jenang, sampah selamba je orang buang. Dia tak ada perasaan, dia tak fikir bahawa sungai itu anugerah daripada Tuhan. Dia pun kena jaga kebersihan. Ikan-ikan berhak untuk hidup. Dia makhluk Allah, bukan kita saja. Campak je sampah, buang je plastik, ya. Sebab tuan-tuan, kita tak rasa bahawa alam ni perlu kita jaga. Tak semestinya kita kena jadi pemimpin masyarakat. Tak semestinya kita kena jadi pemimpin negara baru kita nak jaga alam sekitar. Tak. Setiap individu menjaga, sebab ini bumi Allah Ta'ala punya. Dalam semayang kita sebut Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji-puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Alam ni dia punya kan. Tapi kenapa praktiknya di luar semayang kita tak lihat alam ni dia punya? Kenapa tak jaga? Orang hisap okok, lepas hisap okok dia buang je putus okok tu. Dia tak padamkan elok-elok, buang tu sampah tak ada, dia pijak je. Tinggal. Dia tak fikir, aku menjadi seorang penyumbang kepada kekotoran. Tak ada dia fikir. Walaupun baru balik kuliah maghrib pakai kopiah, pakai serban, minyak atar. Tapi bila dia buat benda tu, dia rasa it's nothing to do with religion. Dia tak ada kena-mengena dengan agama. Dia bukan begitu kan. Orang beriman tak sepatutnya begitu. Ya, orang beriman tak sepatutnya begitu. Sebab tu mulianya kita apabila kita jaga alam ni. Kitalah pemimpin kepada alam ni sebagai individu Muslim. Tak payah tunggu undang-undang, tak payah tunggu penguatkuasaan. Sebab alam ni kita nak hidup, generasi manusia nak hidup, anak cucu kita nak hidup. Maka kita bertanggungjawab, terutamanya orang Muslim. Sebab dalam agama kita ada ajar tentang bab akhlak, husnul khuluq, akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu bukan hanya budi bicara, tetapi cara hidup kita mempamerkan kenapa kamu jadi baik ni. Sebab Allah ajar kami untuk jadi baik. Kita jadi baik bukan kerana kita saja nak berlakon menjadi baik. Kita menjadi baik kerana agama kita ajar jadi baik. Agama kita suruh kita memberikan hak kepada mereka yang berhak. Ini kita faham. Itu dia panggil orang beriman ni, dia ada kemuliaan. Ada kemuliaan. Baik. Kemudian dia sebut di sini, orang beriman itu mesti ada harga diri. Dan dalam hatinya mesti ada hubungan dengan alam. Betul, kita kena jaga harga diri kita. Tuhan bentuk kita ni dengan model yang disebut laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Tuhan dah bagi model pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ada qudwah hasanah, ada contoh yang terbaik. Jadi tuan-tuan, bila kita kata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad itu sebagai Rasulullah, maka bukan sekadar kita mengikrarkan bahawa Nabi kita itu sebagai prophet ataupun the messenger of God, tetapi adalah Tuhan suruh kita ikut dia. Ikut dalam apa? Ikut dalam 3 perkara. Dalam bab akidah kita bincang 3 perkara. Ya. Ikut dalam bab tauhid, ikut dalam bab ibadah, ikut dalam bab akhlak. Ini 3 perkara. Kita ikut Nabi dalam bab ketauhidan ataupun akidah. Kita ikut Nabi dalam bab cara beribadat. Maka Nabi sebut sallu kama raaitumuni usolli. Mayanglah kamu macam mana kamu tengok aku semayang. Maka sahabat bagi tahu pada kita Nabi semayang subuh 2 rakaat. Nabi semayang Zuhur, Asar dan Isyak 4 rakaat. Nabi bagi tahu Nabi semayang Maghrib 3 rakaat. Sahabat pun bagi tahu riwayatkan hadis. Maka ketika dalam Quran tidak menceritakan tentang bilangan-bilangan rakaat, tentang waktu-waktu semayang, maka kita lihat macam mana nak semayang. Nabi kata sallu kama raaitumuni usolli. Jadi dalam ibadat kita ikut Nabi. Macam mana nak puasa, bila mula puasa, bila berbuka puasa, Nabi ajar. Macam mana nak semayang hari raya,
Berapa rakaat sembahyang hari raya, takbirnya berapa kali, kita ikut. Jadi dalam beribadat kita ikut. Begitu juga dalam kehidupan sebagai individu Muslim. Maka kita hidup dengan akhlak Nabi SAW. Tuhan perintah jadikan Nabi sebagai qudwah hasanah. Contoh hidup interaksi sosial. Bagaimana kita berinteraksi sosial sesama Muslim? Bagaimana kita ada interaksi sosial bersama non-Muslim? Islam ajar kita. Ada hak yang kita kena beri kepada orang Islam, ada hak juga yang kita kena beri kepada bukan Islam. Bahkan kita lihat dalam hadis-hadis Nabi yang banyak. Nabi kata bagaimana mungkin seorang Muslim yang mengaku beriman itu tidurnya nyenyak sedangkan jirannya kelaparan. Itu hak. Jadi maknanya kita kena cakna tentang siapa yang berada di kiri kanan kita. Jiran-jiran kita, masyarakat kita, bagaimana kehidupannya, makan minumnya cukup tak. Jadi Nabi kata bagaimana mungkin seorang Muslim tidurnya nyenyak sedangkan jirannya kelaparan. Jiran tak nak makan. Dia sibuk nak pergi umrah, dia nak wakaf Al-Quran. Sampai 4 Quran dia nak wakaf, 200 rial. Tetapi dia tak pernah pandang kiri kanan, jiran-jiran dia ada tak yang tak makan. Ya, bawa duit 200 rial beli Quran nak wakaf di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Tapi tak jauh daripada rumah keliling dia ada jiran dia yang tak makan tak tidak. Anak-anak jiran dia pakai pakaian lusuh pergi sekolah. Macam mana tu Islam? Saya tidak kata tak boleh wakaf Quran tu. Tapi saya nak sebut bagaimana cara kita berfikir tentang agama ni bukan fikir tentang nak dapat pahala je. Agama ni ajar kita bagaimana menjadi seorang manusia yang berhati. Menjadi seorang manusia yang menghargai orang lain. Kesalahan kita bila kita lihat agama ni sekadar cari pahala je. Ya. Agama ni tentang kita sahaja. Tak, agama juga tentang bagaimana kehidupan bermasyarakat, interaksi sosialnya. Bagaimana kita boleh mempamerkan bahawa saya jadi baik ni bukan kerana keturunan saya baik. Saya jadi baik kerana agama saya yang suruh saya jadi baik. Agama saya yang suruh saya jadi baik. Agama saya suruh saya jangan ambil hak orang. Agama saya suruh saya prihatin tentang orang. Agama saya suruh saya jaga kebersihan. Agama suruh saya apabila ada rezeki kongsi dengan orang yang memerlukan. Saya jadi baik bukan kerana keturunan saya, tapi kerana agama saya. So, kalau kita boleh berfikir macam tu tuan, maka kita lah orang beriman yang luar biasa. Sehingga orang nampak hebat. Oh, macam ni orang Islam. Ya. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, maka sebab itu dikata orang beriman itu mesti ada hubungan dengan alam. Alam ni jaga, ya, harga diri dia sebagai seorang Muslim. Dia tidak melakukan pembunuhan kepada haiwan, melainkan dia mengambil manfaat daripadanya dengan cara yang dibenarkan oleh syarak seperti sembelih untuk makan. Itu je. Tapi dia tak boleh pukul. Oh, kita orang Islam, kita tak boleh bela anjing, kita pun pukul anjing. Agama kita tak benarkan. Kita orang Islam, kita tak boleh makan daging babi, maka kita membunuh babi. Islam tak membenarkan begitu. Islam tak benarkan. Tuan-tuan bawa kereta tuan, tiba-tiba ada ular sawa melintas. Apa nak buat? Besar ular sawa tu melintas. Kita break ya. Kenapa? Sebab dia ada hak untuk hidup, dia tak ganggu siapa pun. Bagi dia melintas. Ini kita pula kejar-kejar, langgar. Berapa nak langgarnya? Berapa nak bunuh dia? Dia tak ada urusan dengan kita. Dia ada hak untuk hidup. Kecuali lah ular sawa tu masuk rumah orang, memberikan kemudaratan pada orang tu. Itu masa tu cerita lain. Dia ada hak dia kat situ untuk menjaga keselamatan keluarganya. Tapi kita lalu bawa kereta. Saya pergi kuliah tuan-tuan kat Semenyih, lalu kat Bangi Lama tu. Pagi subuh tuan-tuan, bayanglah kuliah subuh. Kena subuh awal tuan-tuan, selain lagi awal nak kena keluar. Ular sawa besar melintas penuh jalan tu. Panjangnya dia. Itu break ya. Kenapa? Dia ada hak nak hidup. Tuhan yang cipta dia. Dia ada lintas. Ini kita pula kerja pergi bunuh awak apa? Tak payah. Oh, kita kata nanti dia masuk rumah orang, itu orang tu punya kerja lah. Nanti dia tangkap ayam orang, dah habis tu dia nak tangkap apa? Habis korang dah ambil semua hutan, buat rumah, dia nak makan apa? Jadi itu part orang lain. Part kita ketika itu kita biarkan dia hidup. Dia ada hak dia hidup. Betul, sebab apa? Sebab dia diciptakan oleh Tuhan yang sama. Allah cipta dia. Kita pun Allah tak nak cipta dia. Kalau kita tanya dia, kamu nak jadi ular tak? Mungkin dia kata, aku tak jadi ular, aku nak jadi pemimpin. Tanya ke pemimpin, ada jadi ular. So tuan-tuan, semua ciptaan Allah belaka. Semua ciptaan Allah belaka. Maka terserahkan
Kita serahkan diri kita ni, alam ni, dia punya kita jaga. Bagaimana kita jaga? Dengan ilmu yang Tuhan bagi pada kita lah. Kalau kita pemimpin dalam rumah tangga, pemimpin rumah tangga lah. Kalau kita pemimpin masyarakat, dan seterusnya begitulah. Baik, kemudian orang beriman itu tidak sepatutnya ada kekosongan dalam jiwa. Jadi tuan-tuan, orang beriman tak sepatutnya jiwanya kosong. Sebab dia kena mengingati Allah. Macam mana kita boleh biarkan jiwa kita kosong? Kadang-kadang kita pergi kursus-kursus yang kononnya motivasinya tinggi. Maka dia kata, cuba kosongkan minda anda, kosongkan jiwa anda. Mana boleh? Kita tak boleh nak kosongkan jiwa kita. Kalau kita kosongkan jiwa kita, yang masuk itu adalah benda-benda yang kotor. Sebab itu Allah Ta'ala kata, hendaklah kamu ingat kepada aku, nescaya aku ingat kepada kamu. Ya. Tuhan suruh kita ingat pada dia, dan Tuhan akan ingat pada kita. Maka kita tidak akan benarkan ruang-ruang kita lupa pada Allah. Macam mana tuan-tuan kita boleh lupa pada Allah? Kita bangun tuan-tuan, kita buka mata nampak nikmat Allah, maka pasti kita sebut Alhamdulillah. Kita dapat sihat, kita kata Alhamdulillah. Kita makan sedap, kita kata Alhamdulillah. Kita makan kenyang, kita kata Alhamdulillah. Kita dapat melakukan ibadat, kita kata Alhamdulillah. Macam mana kita nak kosongkan jiwa kita daripada mengingati Allah? Tak mungkin. Tak mungkin. Maka jangan kita terpengaruh dengan teori-teori yang konon suruh kosongkan minda, kosongkan jiwa. Tak ada. Jiwa ni jangan dikosongkan. Nak tidur pun ingat Allah. Bangun tidur terus ingat Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amautana wa ilaihi nusyur. Macam doa. Nak makan ingat Allah. Bismillah. Nabi balik daripada Taif, dia balik dengan batu, berdarah-darah, habis bajunya boleh diperah dengan darah. Ketika dihulurkan kepadanya setangkai anggur, nak makan, dia kata Bismillah. Ya. Padahal baru balik, belum sebut dakwah lagi, kena balik dengan batu dan sebagainya. Dia tak marah pada Tuhan. Dia mesti kata Bismillah, dengan nama-Mu ya Allah aku makan. Syukur pada Tuhan sebab ada orang bagi makan. Jadi bagaimana tuan-tuan sekalian, orang beriman dia kata kosong jiwa. Dia tak boleh kosong jiwa, dia kena ingat pada Allah. Apa saja yang berlaku, sama ada dapat nikmat ataupun dapat musibah, kita tetap ingat pada Allah. Sehingga dia ajar pada kita sebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un apabila kita ditimpa dengan musibah ataupun ujian. Bahkan dia ajar dalam surah Taubah surah 9 ayat 40, la tahzan innallaha ma'ana, jangan kamu sedih, Allah Taala bersama dengan kita. La takhaf, jangan takut, innallaha ma'ana, Tuhan itu bersama kita. Dalam keadaan kita takut, dalam keadaan kita sedih pun, dia ajar pada kita ingat bahawa Allah itu sentiasa bersama dengan kita. Baik. Kemudian dia sebut, tentulah sekali berbeza di antara manusia itu dengan haiwan. Ketika mana manusia tercari-cari tentang asal usul kejadian manusia, maka datanglah teori-teori yang difikirkan oleh manusia tentang kewujudan manusia di atas muka bumi. Maka kita biasa dengarlah masa kita belajar dulu tentang teori Darwin, iaitu manusia ni datang daripada keturunan burung. Jadi kita pun tak boleh terima. Saya dah sebut panjang lebar dalam tempat ini. Sebab akhirnya sains membuktikan bahawa DNA kita tak pernah sama pun dengan DNA burung. Ya. Kerana adanya teknologi, maka kita dapat membuktikan bahawa DNA manusia tidak pernah sama dengan DNA chimpanzee, beruk, gorila, tak sama. Cuma manusia ada similarity terhadap kecerdikan dengan haiwan, itu saja. Itu bukan DNA. Antara yang paling similarity dengan manusia di sudut kecerdikan ialah chimpanzee. Chimpanzee ni dia cerdik, dia cepat tangkap, cepat belajar. Tapi dia tidak akan naik sama taraf kepada peringkat manusia. Kalau chimpanzee itu jadi cerdik, telah dihantar ke bulan, balik tuan-tuan mestilah dia boleh cerita kat manusia apa ada kat angkasa. Tapi dia balik, dia pun tak boleh cerita juga. Saintis saya tengok NASA, dia latih chimpanzee. Dia latih chimpanzee. Dia letak beberapa kad dekat depan tu. Lalu dia kata blue. Chimpanzee tu angkat kad warna biru, blue, letak balik. Lalu dia kata red. Chimpanzee tu angkat kad warna merah. Itu je chimpanzee boleh buat. Tapi chimpanzee tu tak boleh kata this is blue, this is red. Tak boleh. Dia takkan mampu cakap this is blue, this is red. Nampak tak? Hebat macam mana pun dia boleh dapat ilmu, tapi dia tak boleh pronounce benda tu. This is blue, this is red, this is yellow. Kalau tidak tuan-tuan, dia tentulah ramai chimpanzee yang pergi convocation, dapat scroll. Tak ada.
Jadi hari ini lebih lagi tuan-tuan, apabila ujian-ujian DNA membuktikan bahawa tak sama DNA manusia dengan DNA mana-mana haiwan. Bahkan manusia kalau kahwin dengan chimpanzee pun dia tidak akan melahirkan zuriat. Inilah kemuliaan manusia Tuhan jaga. Tak akan dapat zuriat. Dia tidak akan menjadi benih yang hidup. Ya, baik. Kemudian dikatakan di sini bahawa orang beriman merasa seluruh alam berkhidmat kepadanya. Para malaikat sentiasa mengawalnya. Tuhan penguasa alam selalu bersama dengannya. Dan termasuklah golongan orang-orang yang diberi kurnia oleh Allah, iaitu Nabi-Nabi. Orang-orang yang benar. Betul ke situ? Salah ejaan dia. Orang-orang yang benar. Orang-orang yang syahid, iaitu pahlawan. Dan orang-orang yang soleh. Hidupnya tidak berhenti kerana kematiannya. Dan keadaannya tidak berhenti setakat di kubur. Kerana dia diciptakan melalui dunia yang fana ini untuk menuju negeri akhirat yang abadi. Baik. Betul sekalian disebut lagi, orang beriman ini mestilah memberikan hikmatnya kepada alam. Seperti saya dah sebut tadi lah, kita ada hikmat kepada alam. Jaga alam sekitar, jangan kotori sungai, ya, jangan buang sampah, ya. Jangan membunuh binatang yang tak kita mengambil manfaat daripadanya. Kita bunuh binatang mesti ada sebab, ya. Kita ambil ada mesti ada sebab. Mana guna kulit dia ke, ya. Jadi tak ada sebab jangan. Kemudian para malaikat sentiasa mengawal kita. Mengawal arti kata di sini tuan-tuan, malaikat mendoa kita. Kita perlu doa malaikat tuan-tuan. Kita tentulah perlu doa malaikat. Maka kalau kita nak malaikat doa kita doa orang beriman. Doa sesama muslim. Malaikat doa kita. Bagi salam pada orang. Assalamualaikum. Bagi salam tu doa orang. Orang jawab waalaikumsalam. Malaikat pun doa kita. Bukan payah kan? Hidup ni kan payah tuan. Nak pahala banyak, bagi salam. Sebab tu Nabi kata tebarkan salam, bagi salam. Kita ni bagi salam hanya kepada orang yang kita kenal. Tak kenal tak bagi salam. Tapi orang Arab masuk lift je, Assalamualaikum. Tuan-tuan, kita masuk lift nyak. Kalau orang bagi salam terkejut. Kita pernah jumpa ke? Sebab orang bagi salam. Padahal salam ni bagi sesama muslim. Bagi. Kalau kita pergi negara Arab biasa kan, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Sebab Nabi ajar tebarkan salam. Sebab apa tuan-tuan? Bila mulut kita sentiasa cakap benda baik, malaikat mendoakan kita. Kalau mulut kita selalu cakap benda kotor, benda-benda tak elok, malaikat tak akan mendoakan kita. Simple ya, agama kita sangat mudah tuan. Memanglah tuan-tuan manusia ni ada perasaan geram, sakit hati, benci, tapi kita latih lah. Ya. Dalam senario politik yang sekarang macam-macam, kita nak buat apa kan? Kita doa pada Allah. Itu je. Apa kita boleh buat? Kita boleh buat apa pun. Allah bagilah kebaikan pada negara kami. Itu je kita boleh doa. Ya, itu je. Apa nak buat? Engkau lebih mengetahui apa yang baik untuk kami. Terserah kat dia. Kita kan boleh buat apa pun. Agung tak boleh buat apa bening. Ya. Jadi kita tuan-tuan tak payah berlebih-lebih kan. Selagi kita ada Allah, kita minta dengan dia. Mungkin ini ujian untuk kita tak tahu. Ya, kita tak tahu. Tadi ada panggilan daripada Indonesia, telefon tanya saya, kata macam mana ni, apa jadi kat Malaysia? Saya kata alhamdulillah, yang jadi kat Malaysia ni tak ada lagi orang turun kat jalan raya. Kalau berlaku kat Indonesia, habis. Dia kata benar sekali ya Pak. Kalau ini yang berlaku di Indonesia, sudah huru-hara Indonesia ini. Jadi tuan-tuan kita bersyukurlah. Masih lagi kita calm down. Dia atas semayang, saya kata kat dia, negara kami untung sebab kami ada raja-raja. Betul sekali dia kata. Kalau di Indonesia sudah habis, ya, huru-hara jadinya, kacau bilau jadinya. Jadi kita kata kami bersyukurlah masih ada raja-raja Melayu. Dia kata benar sekali ya Pak. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang kita kena lihat angle-angle yang pelbagai. Ya, mungkin perasaan kita berbeza, tapi bila kita compare dengan tempat balik, alhamdulillah, syukurlah tak jadi benda-benda macam itu. Kita bukan orang politik pun. Kita orang biasa tu, orang surau, orang masjid. Ya, 5 tahun sekali jadi bangkah pun. Itu je. Jadi apa nak buat? Doa yang baik-baik. Moga-moga Allah Ta'ala selamatkan kita daripada ujian yang besar. Cukuplah. Ya, jangan lebih-lebih kan. Nanti jadi ceramah politik. Baik, tuan-tuan sekalian. Kemudian disebut di sini, orang beriman itu juga hendaklah mengingati bahawa Tuhan ini adalah penguasanya. Tadilah bab tadilah. Tuhan itu penguasa alam, maka kita mengadulah kepada dia.
Kita mengadu kat dia. Dia alam ni dia punya, kuasa pun dia bagi pada siapa yang dia kendaki. Ya, tuan-tuan selalu baca qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha wa tanzi'u mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha bi yadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tuan-tuan selalu baca doa tu kan? Ayat Quran tu. Pergilah tengok terjemahan dia apa. Selalu baca. Sekarang kita diuji. Maka kita tengok balik, Tuhan dah sebut aku beri kekuasaan pada siapa yang aku kendaki. Aku beri kemuliaan pada siapa yang aku kendaki. Aku hina siapa yang aku kendaki. Jadi siapa yang Tuhan kendaki tu? Wallahu alam bisawab. Jangan kita pandai-pandai bagi skop. Jangan kita pandai-pandai, Tuhan kata kat si fulan ni kumpulan, jangan. Itu kan kerja kita. Kita tak tahu, itu hanya kuasa Allah di sisi Tuhan, tak tahu. Jadi kita doa-doa yang baik-baik, yang elok-elok saja, ya. Baik, kemudian tuan sekalian, orang beriman itu beruntung kerana dia termasuk dalam golongan yang diberi kurnia oleh Allah. Apa kurnia Tuhan? Iaitulah kita dapat menjadi seorang Muslim. Ini satu nikmat besar tuan-tuan, jadi orang Islam. Sebab apa? Jadi orang Islam makan elok-elok, tak makan benda kotor-kotor. Ini kerajaan Cina buat pengumuman, tidak ada lagi makan anjing. Buat undang-undang, binatang-binatang liar. Ada 9 jenis binatang yang mereka biasa makan, yang orang lain tak makan. Kerajaan Cina buat undang-undang tak boleh makan. Tapi kita alhamdulillah, daripada dulu kita makan binatang-binatang yang memang Tuhan suruh kita makan. Binatang al-an'am, binatang-binatang ternak. Kita makan ayam, kita makan kambing, makan daging-daging yang baik, sapi ataupun lembu. Tuhan suruh kita makan. Kita daripada dulu kita makan elok-elok. Sekarang baru dia orang nampak, no more. Kerajaan Cina nak buat undang-undang dekat wilayah-wilayah dia, anjing tak boleh makan, binatang ni tak boleh makan, tinggiling tak boleh makan, kelawar tak boleh makan. Ada 9 jenis binatang dilarang makan. Siapa jual nanti kena tangkap. Tapi kita alhamdulillah, subhanallah, syukur pada Allah, kita tak makan benda-benda kotor, benda-benda jijik, tak makan kita. Syukur tuan-tuan. Tak ada lagi kita tengok sekarang ni saya tengok kajian beberapa negara, saya duk baca beberapa, mereka pergi cari makanan halal. Dulu mereka kata apa ni Islam yang halal-halal ni. Sekarang mereka pun takut cari yang halal. Dulu mereka kata apa halal-halal, diskriminasi terhadap pemakanan. Sekarang mereka nak makan pun cari yang halal, takut. Tuan-tuan tengok, alhamdulillah, syukur pada Allah, kita dimakan hak elok-elok. Baik, kemudian orang beriman itu beruntung sebab dia ada para nabi. Ada para nabi sebab apa? Dengan bila ada para nabi, kita nampak Tuhan tak tinggalkan kita ni. Tuhan tak tinggal kita ni terkotang-kanting di atas muka bumi ni, tak ada panduan. Maka Tuhan kirimkan para rasul, al-awliya. Kita pun generasi manusia, datang rasul. Maka Tuhan tak biar kita ni tak ada panduan, tak ada cara bagaimana nak berbakti ataupun beribadat kepada Tuhan. Sehinggalah Tuhan kirimkan kepada kita umat akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan al-Quran yang dipelihara. Syukur tuan-tuan, kita ada panduan. Kalau tidak, kita pun tak tahu. Waktu semayang semua tak tahu, bilangan rakaat semayang tak tahu, puasa bila nak start, bila nak habis, semayang raya macam mana. Maka Nabi datang tunjuk panduan, kita ada panduan. Maka kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang bukan Islam tanya, why you fasting? Kenapa kamu puasa? Kita kata kerana saya seorang Islam. How to fast? Kita kata we follow our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara nak puasa tu ada diajar oleh Rasulullah. Ya. Jadi tuan-tuan, ini benda-benda yang kita rasa beruntung. Kalau tak ada Nabi, tak ada panduan, tengok agama-agama tak ada panduan, hara habis semua. Ikut kepala suami dia. Suami dia kata apa semua ikut. Panduan tanya pun tak tahu. Dan kita ada orang-orang yang benar, as-siddiqin, orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur, amanah, iaitu mereka di kalangan para sahabat, sentiasa mempertahankan kebenaran, bercakap benda yang benar dan sanggup mati semata-mata terhadap kebenaran. Tengok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memerangi golongan-golongan murtad sebab mereka itu tidak benar dalam tindakan dan ucapan, diperanginya. 2 tahun setengah Abu Bakar jadi khalifah, tempoh yang banyak dihabiskan itu memerangi orang-orang yang tidak benar dalam keimanan dan juga dalam pertuturan. Alhamdulillah juga kita ada orang-orang yang berjuang dengan kebenaran, iaitu para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan seterusnya, para imam-imam mazhab dan juga para ulama-ulama yang datang kemudian. Kemudian adanya orang-orang yang syuhada, iaitu berjuang untuk Islam. Sama ada dia berjuang di medan jihad yang berbentuk peperangan ataupun dia berjuang di medan
keilmuan. Para ulama dan mereka pun orang yang syahid dalam perjuangan, jarak jihad dalam perjuangan. Habis masa dia mengaji dan sebagainya sampai ke ilmu, pastikan orang hidup dengan agama yang benar, syariat yang betul. Mereka dipanggil golongan yang berjihad. Ada orang berjuang habis masa. Kita tuan-tuan datang duduk ada telinga je. Tapi guru-guru kita belajar, baca kitab dia, baca kitab tu, mereka datang sampai ke ilmu. Mereka adalah orang-orang yang berjihad. Kita berjihad datang bawa diri kita nak belajar ilmu. Tapi guru-guru kita berjihad untuk faham dan menyampaikan ilmu. Kemudian orang-orang yang soleh. Penting kita kawan dengan orang-orang soleh, kerana salah pilih kawan habislah kita tuan. Ya. Duduk dengan orang-orang soleh, berkawan dengan orang-orang soleh, orang yang mengingatkan kita tentang agama. Orang yang mengingatkan kita tentang kehidupan sesudah mati. Orang yang mengingatkan kepada kita tentang tanggungjawab kita sebagai seorang muslim. Untunglah tuan-tuan kita dapat kawan dengan orang-orang yang soleh. Orang-orang yang kembali ke pangkal jalan tuan-tuan, seperti peminum-peminum arak. Kawan dia siapa? Kawan dia peminum-peminum arak. Dia nak balik ke pangkal jalan susah. Maknyah, kawan dia geng-geng maknyah juga. Dia nak balik ke pangkal jalan susah sebab kawan dia semua maknyah. Tapi kita alhamdulillah tuan-tuan, kita kawan dengan orang-orang baik. Kita kawan dengan orang-orang yang solat. Kita kawan dengan orang-orang yang baca Quran. Kita kawan dengan orang-orang yang datang ke rumah-rumah Allah. Syukur alhamdulillah. Bukan maknanya kita tak nak kawan dengan orang yang jahat ni. Kita kawan tapi kita nak ajak dia kepada jalan kebenaran. Ya, kita kawan dengan dia, kita nak bimbing dia. Kita kawan dengan dia supaya kita dapat bagi peringatan tentang agama kepada dia. Kemudian hidup ini tidak akan berhenti bila kita mati. Orang beriman kena sentiasa ingat, mati itu hanyalah satu perjalanan kehidupan. Ya, saya dah sebut dulu, kita hidup di alam roh, kita hidup di alam rahim, kita hidup di alam dunia. Lepas ni kita akan hidup di alam barzakh dan kita akan dibangkitkan di alam akhirat. 5 tahap kehidupan. Disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Jadi sekarang kita sedang berada di fasa ketiga dan kita akan masuk dalam fasa keempat. Whether you like it or not, kita tetap akan pergi ke fasa itu. Tak ada siapa pun kata I don't want to go. Tak boleh. Sebab Tuhan kata kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap nyawa pasti mati. So persoalannya bagaimanakah kita nak buat persiapan di alam barzakh itu? Tentulah dengan amal-amal yang soleh, tentulah dengan minta keampunan di atas keterlanjuran, kesilapan dan kesalahan yang telah kita lakukan. Dan begitu juga orang beriman, akhirnya terus sekalian mesti ingat, iaitu matlamatnya adalah akhirat. Apa yang kita buat tentang akhirat? Dunia ni kita akan tinggal. Kuasa, pemerintahan, kekayaan, mengumpul, berbangga dengan anak-anak ramai, semua ni sementara. Yang kekal adalah akhirat. Jadi buatlah persiapan untuk balik jumpa Allah, iaitu dengan amal-amal yang soleh, dengan kata-kata yang baik, dengan ucapan-ucapan yang elok, dan juga berdoa kepada Allah terhindar daripada melakukan perkara-perkara yang salah yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, saya berhenti di situ insya-Allah. Nanti kita sambung lagi tajuk kecil, hidup yang kosong. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.